Ubahlah suasana dalam rumah kita. Siapkan ruang khusus untuk solat jemaah dan juga ruangan mengaji Quran. Tuan-tuan, jangan 100% duduk di masjid bulan Ramadan ini, jangan. Sebab kalau ikut sunnah Nabi SAW pun ada penggiliran antara masjid, rumah, masjid. Nabi tidak 100% sembahyang tarawih di masjid. Nabi gilir-gilirkan supaya benda tu tak disangka wajib. Nanti sahabat dia, oh wajib sembahyang tarawih ni macam sembahyang Jumaat. Jadi Nabi alternatekan supaya menggambarkan benda ini tarawih, rehat-rehat, santai-santai. Jadi ada masa kita di masjid, ada masa kita di rumah bersama dengan family. Tuan-tuan jadi imam semulalah. Habis ustaz, saya tak hafal Quran, macam mana? Boleh baca Quran. Untuk sembahyang tarawih, sembahyang sunat umumnya boleh baca mushaf. Tuan-tuan beli Quran yang besar, ada stand dia, orang panggil tripod lah sekarang, ada stand tripod, letakkan, sepit, jangan tak sepit. Kalau tuan-tuan tak klipkan dengan penyepit, nanti kipas tiup, muka surat lari. Tuan-tuan habis sembahyang naik, apa sudah muka surat lain, rumput terbang, terbang buka iza jaa nasrullah, alah rugi betul. Kesetakat iza jaa, tak payahlah baca Quran, tak payah baca mushaf. Ataupun nak sembahyang qiyamul lail, boleh pakai mushaf, tak ada masalah. Tapi pastikan api semua ada cahaya apa semualah. Takutkan tengah-tengah sembahyang blackout. Bila blackout mula tak nampak. Qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu nanti. Jadi benda tu kita boleh aturkan. Cuma kalau kita sembahyang fardu, elok di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Itu tak masalah. Hatta sembahyang sunat rawatib pun boleh buat di rumah. Untuk macam tuan-tuan yang jenis rumah dekat dengan masjid, untung tuan-tuan. Sembahyang subuh, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, tuan-tuan solat sunat fajar 2 rakaat. Sunatnya sembahyang di rumah. Sebab kalau ikut sunnah Nabi, Nabi kan rumah dia sebelah masjid. Jadi Nabi sembahyang sunat fajar di rumah. Selepas Nabi sembahyang sunat fajar, sebelum solat subuh, apa Nabi buat? Nabi mengiring. Di masjid tak boleh buat, di rumah boleh buat. Mengiring di atas rusuk kanan. Mengiring, bukan menerap. Kalau menerap terus tidur bangun pukul 10. Mengiring. Ini sunnah Nabi. Tuan-tuan mengiring. Di masjid tak boleh buat. Kalau semua pakat mengiring, terkejut jemaah lain nanti. Wah, macam dugong lah, mau baring gitu. Ni di rumah boleh buat mengiring. Jadi bila qomat Allah Akbar, Allah Akbar, syara la ilaha illallah, bangun sembahyang subuh. Itu sunat. Sebab itu untung orang yang rumah dekat masjid. Sebab dia boleh sembahyang sunat di rumah. Tapi untuk sembahyang fardu, sembahyanglah di masjid. Sebab fadilat tidak sama. Kita sembahyang di rumah, walaupun berjemaah, fadilat pahala takkan sama. Memang orang sembahyang berjemaah 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi, 27 pahala yang dia dapat, nilainya tidak sama. Contoh, adakah sama RM10 dengan 10 Singapore dollar? Tak sama. Walaupun 10. Adakah sama sekilo beras dengan sekilo emas? Tak sama, walaupun sekilo. Maka sama juga orang sembahyang berjemaah di rumah, dia dapat 27 kali ganda pahala, tapi RM27. Tuan-tuan berjemaah di masjid dapat 27 kali ganda pahala, tapi 27 pound sterling. Lain. Ini keistimewaan iktikaf di masjid. Jadi kita didik family kita, sembahyang fardu jom datang masjid, sembahyang sunat kita di rumah. Alternatekan, gile-gile. Dan ada sesetengah ustaz yang saya kenal, lebih kurang 2-3 hari sebelum Ramadan, televisyen, PlayStation, Netflix, apa semua dia simpan. Sepanjang Ramadan tak ada TV. Ada, kita mungkin tak sampai hati nak buat. Tapi ada setengah orang yang saya kenal, dia tutup terus. Ada seorang kenal saya, Dr. Jamno Azhar Mulkan, dia cerita, dia kata kalau Ramadan rumah dia memang TV dia bungkus masuk kotak, simpan bawah katil. Dia simpan bawah katil. Dia doktor. Sampai kan ada, dia kata ada anak dia seorang, anak dia kecil lagi lah. Dia tahu kalau bapak dia bila sorok TV, itu tanda Ramadan dah makin dekat. Sorok TV. Jadi anak dia buat akal lah. Bila dia tengok bapak dia dah cabut TV dari dinding masuk dalam kotak, dia buat pengsan. Dia buat pengsan. Anak dia kecil lagi masa tu. Dia kata bila dia buat pengsan, dia doktor, buka beg ambil jarum. Mana anak cocok bagi sihat balik. Tu anak dia bangun balik.
Mula-mula memang susah sikit lah. Tapi dia kata kesan dia bila anak-anak ni sepanjang Ramadan tak ada TV, tak ada handphone, tak ada apa, dia tak banyak aktiviti dia buat. Jadi dia akan duduk diam, sama ada baca Quran, tidur, buat homework, dia akan buat kerja yang berfaedah saja. Tapi kalau TV boleh, Netflix ada, boleh tengok K-pop apa semua, dia kurang disiplin sikit. Tapi ini terpulang pada tuan-tuan, saya tak kata wajib. Kan ada orang tengok video kan kata, oh, ni lah ustaz memang buang TV, bukan suruh buang TV. Ini kita share bagaimana orang nak buat preparation nak menyambut Ramadan. Dan ibu-ibu saya ingat dah boleh siapkan perancangan untuk menu kita sepanjang 30 hari. Macam chef eksekutif di hotel jugalah dah kena hantar proposal lah kepada board of director apa menu nak buat sepanjang Ramadan. Iftar kita di rumah. Puasa pertama makan apa? Puasa kedua makan apa? Senang, daripada 1 sampai 30 buka di masjid, selesai masalah. Hari pertama masjid, 2 masjid, 3 masjid, tak ada buka rumah, tak payah fikir nak masak. Tapi kita nak juga masak air tangan, bolehlah. Weekend makan ni, makan ni. Kenapa kena ada prepare? Supaya tak sampai satu tahap kita dah blank, tak tahu nak masak apa. Nanti jadi masalah pula. Sedangkan kita nak Ramadan ni kita nak relax saja. Ada orang yang ada rezeki lebih, dia nak bawa iftar di hotel. Silakan, duit ada, tak ada masalah. Kan kalau kita sekat nanti orang nak berniaga macam mana ya? Orang baru nak bangkit perniagaan, so dia buat package Ramadan, orang berbuka, tak ada masalah, kita bantu. Kalau mampu jalanlah. Memang harga mahal, RM70, RM80, RM90, RM100 pun ada satu kepala. Kita nasihatkan nak iftar di hotel boleh, tapi pastikan semayang maghrib jangan terlampau lewat. Jangan lewat sangat. Kita dah berhempas pulas berpuasa waktu siang, jaga iman, jaga ibadah. Nanti maghrib rosak hanya kerana kita lambat semayang maghrib. Takkanlah gara-gara iftar Ramadan kita semayang maghrib pukul 8.15, 8.10, tak sesuai. Lepas itu bagi orang yang nak jaga ibadat, mereka ni payah nak diajak berbuka di luar, kecuali berbuka di masjid. Dan saya pun mencadangkan kepada pihak masjid, kita bagilah peluang jemaah kita berbuka di masjid. Tahun ni pun saya tengok SOP dibenarkan, jadi buka di masjid. Jadi kepada ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, jadikan Ramadan tahun ini kelainan, kita jom iftar di masjid. Tapi jangan makan masjid, makanan yang masjid sediakan. Kita bawa makanan kita sendiri. Potluck lah. Kita bawa selera kita. Mungkin suami kita berbuka nak kena ada hot drinks, nak kena ada Nescafe. Kadang Nescafe yang catering sediakan, masjid sediakan, tak kena spek kita. Jadi bawa sendiri berbolan termos, bawa mutabak ke apa yang kita nak makan. Satu family datang, cari mana tiang sudut, makanlah. Jadi azan, Allahu Akbar, kita pun makan, satu family. Makan simple dulu. Habis makan, solat maghrib jemaah di masjid dengan imam. Semayang maghrib dapat fadilat jemaah maghrib. Orang lain maghrib tak semayang pukul berapa, kita dah semayang awal, alhamdulillah. Habis maghrib sambung lagi makan. Bersandar lah kita makan nasi pula. Puap makan. Habis makan dalam masjid, kawasan masjid, iktikaf lagi. Pahala lagi. Nanti relax, isyak semayang jemaah lagi. Habis isyak perut dah kenyang. Cendol 3 mangkuk. Time sujud keluar balik cendol banyak, overdose makan. Tak apa, kita ada tarawih. Semayang tarawih. Nak bagi ringan lagi 20 rakaat. Kalau 8 tak cukup lagi, 20 rakaat. Witir lagi 3. Exercise. Kemudian moreh pula dengan makmum jemaah, sosial. Percayalah kalau buat hari-hari macam ni, hati tenang, jiwa bahagia, ibadat dapat. Apa lagi? Ini nikmat. Sebab itulah Nabi sebut, orang beriman kalaulah dia tahu betapa seronoknya Ramadan ni, nescaya dia akan berdoa, biarlah tiap-tiap bulan tu Ramadan ada nikmat. Jadi kita galakkan pada muslimin muslimat, kita memasjidkan rumah, kita merumahkan masjid kita. Jadikan masjid At-Taqwa ni sebagai rumah kita juga, dan jadikanlah rumah kita macam masjid juga. Ubahkan suasana pengisian.